Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi ke channel saya Fatin Asri. Sekarang ni saya tahu sekarang ni memang ramai tengah berusaha untuk buat video 8 minit. Saya nak kongsi beberapa sebab kenapa ramai yang tak lulus ujian 8 minit ni. Saya tahu sebab ramai yang mesej saya kata dah beberapa kali dah apply untuk masuk IPG ni tapi tak dapat. Ada yang 2-3 kali apply. Jadi untuk korang yang dah lulus ujian EUKCG, saya harap anda semua ambil peluang betul-betul untuk buat betul-betul video 8 minit ni, sebab ni adalah peluang yang sangat cerah untuk anda masuk ke IPG. Okey. Jadi hari ni saya nak kongsi sebab-sebab kenapa ramai yang tak lulus video 8 minit ni. Jadi antara sebab pertamanya ialah tak baca panduan betul-betul. Sebab panduan yang telah disediakan untuk setiap orang untuk buat video adalah sangat-sangat penting. Semua informasi ada dalam tu. Jadi setiap orang wajib baca panduan daripada awal sampai habis, supaya tak ada satu pun informasi yang anda ketinggalan, supaya semua benda anda dapat tahu apa yang perlu anda buat dalam video tersebut. Jadi supaya anda tak salah berpakaian, tak salah bagi informasi, tak salah dalam jawab soalan. Jadi supaya anda betul-betul jelas dengan apa yang perlu anda selitkan ataupun masukkan dalam video 8 minit yang perlu anda buat. Jadi, yang keduanya ialah, ini adalah sangat-sangat penting, di mana kita kena ikut masa yang telah ditetapkan. Contohnya video 8 minit ni diberi masa adalah 8 minit. Jadi semua orang cuba untuk betul-betul ikut masa yang diberi 8 minit. Itu bermaksud 8 minit, jangan lebih ataupun jangan kurang banyak sangat, jangan lebih banyak sangat. Sebab kalau lebih, contohlah informasi yang anda beri tu lebih daripada 8 minit, jadi apa yang kita jawab dalam video tu tak dikira. Jadi ada soalan yang anda tak jawab lah maksudnya, sebab apa yang anda jawab tu dah lebih 8 minit, jadi tak dikira. Jadi tu sangat berisiko lah. Jadi ikut masa yang dah ditetapkan. Kalau dia kata 8 minit, maksudnya 8 minit. Okey, baik. Yang ketiga, kenapa ramai yang tak lulus ujian ataupun video 8 minit ni, ialah kerana ramai yang terlepas pandang untuk jawab ke semua soalan yang diberi. Jadi soalan-soalan tu maksudnya apa informasi yang diperlukan daripada kita. Contohnya kalau dia perlu tahu apakah background kita, lepas tu kenapa hasrat kita nak jadi seorang guru tu, kenapa. Jadi kita kena jawab semua soalan-soalan yang diberi. Jadi jangan ada satu pun terlepas, sebab kadang-kadang kita tak ikut apa yang diperlukan, apa yang sepatutnya kita jawab. Itulah yang menyebabkan kita gagal ujian 8 minit tu. Jadi pastikan anda semua take note, tengok betul-betul panduan, tengok apakah soalan ataupun apakah yang patut kita ceritakan dalam video 8 minit tu. Yang itulah yang anda kena betul-betul take note dan masukkan dalam video anda. Okey, yang keempat, yang ni sangat-sangat penting, di mana anda haruslah kreatif dalam buat video ni. Kreatif tu maksudnya bukanlah anda perlu edit. Video ni tak boleh diedit. Video ni anda tak boleh nak edit. Anda memang kena start dan terus je sampai habis, tak ada edit-edit ataupun cut. Tapi anda haruslah kreatif dalam menyampaikan apa yang anda perlu sampaikan dalam video ni. Contohnya masa demo pengajaran tu, anda boleh guna macam-macam alat bantu pengajaran untuk
jadikan video anda ni lebih kreatif. Sebabnya ramai yang apply IPG ni dan ramai sebenarnya yang layak, tetapi tak semua akan dipilih sebab tempat adalah terhad dan limited. Jadi tak semua akan dipilih, tetapi mana-mana yang menarik ataupun kreatif itulah yang akan diberi keutamaan. Jadi kita ramai saingan, jadi kita kenalah jadi lebih kreatif, lebih fikirkan apa yang kita boleh sampaikan dengan menarik. Contohnya macam dalam video pengajaran, mungkin anda boleh guna alat bantu pengajaran yang menarik. Contohnya lah, contoh kalau anda nak mengajar, contohlah seorang ustazah nak ajar mengenai nilai-nilai murni berjiran, contoh tajuk kejiranan, mungkin dia boleh bawa replika rumah ke untuk sebagai permulaan dalam kelas tu untuk tarik minat pelajar. Sebab saya pernah tengok satu video ni, dia buat macam tu. Jadi awal-awal dia masuk kelas, dia bawa replika rumah untuk tarik minat pelajar. Sebenarnya kreativiti ni bukan sahaja digunakan untuk dalam video ni, tetapi dalam realiti sebenar kita sebagai seorang guru memang kena macam tu. Sebab zaman sekarang ni kita seorang guru memang kena jadi kreatif untuk tarik minat pelajar, betul-betul memahami apa yang kita ajarkan. Jadi memang kena jadi kreatif, fikirkan apa yang menarik yang boleh anda lakukan untuk sampaikan demo pengajaran anda. Okey, jadi yang terakhir ialah pastikan suara anda ataupun video anda jelas supaya pihak IPG boleh betul-betul dengar dengan jelas apa yang anda sampaikan. Kadang-kadang ada yang suara tak jelas, video tak jelas, jadi pihak IPG susah untuk melakukan pemilihan. Jadi mestilah dia akan utamakan yang lebih jelas, yang lebih baik videonya. Jadi kena berusahalah untuk tu, berusaha untuk cari alternatif untuk sampaikan dengan suara yang lebih jelas, ataupun ambillah video kamera siapa-siapa yang betul-betul boleh ambil video dengan jelas, supaya video anda bila di-upload boleh ditonton dengan jelas dan suara boleh didengari dengan lebih jelas lah. Jadi ini adalah sangat-sangat penting. Jadi saya doakan semua supaya buat betul-betul dan insya-Allah anda akan berjaya. All the best semua. Okey, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya di ruangan komen dan jangan lupa subscribe dan follow channel saya. Assalamualaikum. Terima kasih.